Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid Dunia Zahari. Saya Cikgu Nora, Cikgu Fizik kamu untuk tahun 2021. Okey, untuk pengetahuan semua, kita ada 4 tema untuk tahun ini. So, ini adalah tema pertama iaitu mekanik Newton, daya dan gerakan 2 dan juga tekanan. So, cuba kita tengok apa yang ada dalam daya dan gerakan 2. Okey, baik. Dalam daya dan gerakan 2, kita ada 4 subtopik iaitu daya paduan, leraian daya, keseimbangan daya dan juga kekenyalan. Jadi, apa yang ada dalam daya paduan ni? Okey, daya paduan ini akan kita belajar tentang macam mana gambar rajah jasad bebas, iaitu di mana dalam keadaan pegun dan juga halaju seragam. Okey, dalam daya paduan juga kita akan belajar kaedah segi 3 daya dan juga kaedah segi 4 selari daya. Okey, macam mana nak kira daya paduan. Okey, dalam leraian daya pula dia berkaitan dengan 2 komponen. Okey, 2 komponen yang serenjang, iaitu daripada satu daya tunggal kita leraikan menjadi 2 komponen. Okey, kita akan gunakan formula macam Fx sama dengan F cos theta, Fy sama dengan F sin theta. Alright. Untuk keseimbangan daya pula, dia melibatkan 3 daya keseimbangan. Okey, dan dalam 3 daya dalam keseimbangan ini juga kita belajar tentang segitiga daya. Okey, dan juga penggunaan kit meja daya vektor. Alright. Dan yang subtopik keempat berkaitan dengan kekenyalan. Okey, dalam kekenyalan ini kamu akan buat eksperimen di mana ia mengukur hubungan daya iaitu F, okey, force dengan pemandangan spring X. Okey, ada eksperimen dekat situ di mana kamu akan kenal pasti melalui eksperimen itu adakah ia mematuhi hukum Hooke. Okey, so kat situ kita akan explain lah apa itu hukum Hooke dan juga cara nak buat graf F melawan X. Okey, daripada kecurunan dan juga luas di bawah graf. Okey, daripada F lawan X tu, daripada kecurunan itu kita dapat daripada pemalas spring. Pada luas di bawah graf kita dapat tenaga keupayaan kenyal iaitu EP. Okey, so yang itu kita belajar dalam tajuk kekenyalan. Baik, dalam topik tekanan kita ada 6 subtopik iaitu tekanan cecair, tekanan atmosfera, tekanan gas, prinsip Pascal, prinsip Archimedes dan juga prinsip Bernoulli. Dalam tekanan cecair kamu akan belajar tentang rumus P equals to H rho G, di mana P itu stand untuk tekanan cecair, H itu untuk kedalaman, rho itu ketepatan, okey, dan G lah graviti lah. Okey, so itu faktor-faktor untuk tekanan cecair yang melibatkan kedalaman dan juga ketumpatan, kerana G adalah fixed kan. Okey, dalam tekanan cecair juga kamu akan belajar tentang aplikasi tekanan cecair seperti tangki air, cair intravena dan sebagainya. Dalam tekanan atmosfera pula, kamu akan belajar macam mana nak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barometer merkuri, barometer 14 dan aneroid. Okey, nak cari tekanan atmosfera daripada 3 radas ini. Okey, dan juga kamu akan tengok juga, kamu akan kenal tentang unit tekanan selain daripada Pascal. Dalam tekanan atmosfera juga kamu akan belajar juga kesan-kesan tekanan atmosfera. Okey, so itu untuk tekanan atmosfera. Dalam tekanan gas pula, kamu akan belajar menyelesaikan masalah yang melibatkan manometer air dan juga manometer merkuri. Itu untuk tekanan gas. Dalam prinsip Pascal, kamu akan familiar melihat rumus F1 per A1 sama dan juga F2 per A2. Jadi kamu akan belajarlah apa itu prinsip Pascal, di mana aplikasinya ada 2 iaitu ampere Pascal dan juga sistem hidrolik. So dalam sistem hidrolik ni pula ada jet hidrolik, brake hidrolik. Okey, so ini yang akan kamu pelajari dalam prinsip Pascal. Dalam prinsip Archimedes, kamu akan belajar
rumus F equals to rho VG. So F itu ialah daya apungan dalam rumus inilah. Okay, so bila cerita pasal daya apungan ini, kamu akan belajar tentang keadaan keapungan berat objek W. Okay, itu W itu bukan untuk berat saja, tapi dipanggil keadaan keapungan berat objek W, di mana kamu akan tengoklah kedudukan kalau W sama dengan F, apa terjadi pada objek tersebut. W lebih daripada F, W kurang daripada F. Okay, dan juga aplikasi prinsip Archimedes ini seperti kapal laut dan garis plimsoll, okey, kapal selam, bilik udara panas dan lain-lain. Dan untuk yang terakhir dalam topik tekanan ialah prinsip Bernoulli. Okey, dalam prinsip Bernoulli ini kamu akan tengok apa itu aerofoil, tube venturi, sudut serang, daya angkat dan sebagainya, dan juga aplikasi dalam prinsip Bernoulli seperti pelindung Bunsen, kereta lumba, dalam bidang sukan dan juga bidang aeronautik. So itu adalah apa yang akan kamu pelajari dalam topik tekanan. Baik, tadi ialah tema 1. Sekarang kita akan masuk dalam tema 2 yang berkaitan elektrik dan keelektromagnetan. Okey, cuba kita tengok apa yang ada dalam elektrik dan juga keelektromagnetan. Okey, dalam topik elektrik kita ada 4 subtopik, iaitu arus dan beza keupayaan, rintangan, DGE dan rintangan dalam, dan juga tenaga dan kuasa elektrik. Jadi dalam arus dan beza keupayaan ini kamu akan belajarlah atau mengenali formula untuk arus, beza keupayaan, dan dalam masa yang sama juga kamu akan tahu apa itu medan elektrik. Okey, macam mana nak cari kekuatan medan elektrik antara 1 unit cas, 2 pelat selari, okey, dan juga kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik. So itu adalah untuk topik 3.1. Okey, untuk subtopik seterusnya iaitu rintangan. Okey, dalam rintangan kamu akan belajar tentang konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. Okey, tentang formula rintangan dawai, okey, dan juga faktor-faktor yang mengaruhi rintangan seperti panjang dawai, luas kelatan atas dawai, perintangan dawai dan sebagainya. Okey, selain daripada itu kamu akan belajar aplikasi kerintangan dawai dan juga nilai kerintangan. Okey, so untuk DGE ataupun kita panggil DGE ini stand untuk apa? Daya gerak elektrik dan juga rintangan dalam. Kalau tadi rintangan ialah R besar, kalau rintangan dalam ni kita guna simbol R kecil. Okey, so dalam rintangan dalam ini juga kamu boleh akan mempelajari tentang susutan voltan. Okey, apa formulanya? Okey, so itu adalah DGE. Selepas itu kamu akan belajar tenaga dan kuasa elektrik. Okey, formula seperti familiar dengan formula-formula seperti tenaga elektrik, macam mana cari kuasa elektrik, hubungan antara P, V dan I. Okey, P itu untuk apa? P itu untuk power, kuasa, V itu voltage atau beza keupayaan, dan juga I itu adalah arus. Okey, dan juga kita juga belajar untuk mengira kos penggunaan tenaga. Selama ini yang parents kamu dapat bil elektrik tu. Okey, so macam mana kita nak cari kos penggunaan tenaga kita daripada situlah. Okey, so dan juga langkah-langkah penjimatan penggunaan tenaga juga ada dimasukkan dalam subtopik 3.4. Baik, dalam topik keelektromagnetan pula kamu akan belajar 3 subtopik, iaitu daya ke atas konduktor pembawa arus dalam medan magnet, arus elektromagnet dan juga transformer. So dalam daya ke atas konduktor pembawa arus dalam medan magnet, kamu akan tahulah apa itu medan lastik. Bukan elastik, lastik. Medan lastik. Okey, dan juga macam mana nak cari daya magnet gunakan ketua tangan kiri Fleming. So bagaimana pula dengan keadaan bila daya magnet ke atas dawai lurus membawa arus, macam mana lukisan dia contohnya. Bagaimana pula dengan gergelung pembawa arus, okey, macam mana pula lukisan daya magnetnya. Okey, dan daripada gelung pembawa arus itu juga kesan putaran dia seperti penggunaan dalam motor arus terus. Okey, so kita akan tengoklah dekat situ. Okey, seterusnya ialah aruhan elektromagnet.
So dalam arwah elektromagnet ini kamu akan tahulah apa itu konduktor dan juga medan magnet kart. Okey, apa tu arwah elektromagnet tu? Yang itulah. Okey, sebagai konduktor dan juga medan magnet kekal. Okey, so daripada situ juga kamu akan tahu DGA haruhan dan juga hukum Faraday. So apa itu hukum Faraday? Kamu akan tahu dalam topik aruhan elektromagnet. So daripada situ juga, daripada DGA aruhan, kamu akan tahu mengira arus aruhan. Okey, bukan mengira lah, mengira pula. Okey, arah arus aruhan. Okey, menggunakan petua tangan kanan Fleming. Itu kalau dawai lurus. Lepas tu kalau solenoid kita gunakan hukum Lenz. Okey, so aplikasi yang kita akan guna daripada pengetahuan kita tentang aruhan elektromagnet ini ialah penjana arus terus dan juga penjana arus ulang alik. Kalau tadi motor, yang ini ialah kalau bahasa Inggerisnya generator. Okey, dan yang ketiga kita belajar tentang transformer. So apa itu kuasa input, apa itu kuasa output. Okey, kecekapan transformer tersebut. Okey, kurang daripada 100% kita panggil apa? Sama dengan 100% kita panggil apa? So kalau kurang daripada 100% tu dia kenapa boleh kurang daripada 100%? Keinginan tenaga disebabkan oleh apa? So aplikasi dia pula rantai elektrik, okey, dan sistem penghantaran dan pengalihan tenaga elektrik. Okey, so itu adalah satu topik bagi ke elektromagnetan. Baik, tema seterusnya ialah fizik gunaan, dan topik dalam fizik gunaan ialah elektronik. So kita tengok apa yang ada dalam topik elektronik. Baik, dalam topik elektronik ada 3 subtopik, iaitu topik elektron, diode semikonduktor dan juga transistor. Dalam elektron, kamu akan belajar tentang tube vacuum. Okey, so dalam tube vacuum ini ada pancaran termion, okey, dihasilkan daripada sinar katod. So kamu akan nampaklah apa itu tiup pemesongan dan tiup palang Malthus juga. Okey, dan juga dia punya formula lah. Soalan-soalan berkaitan dengan elektron ini, iaitu penggunaan formula bagi tenaga kepada elektrik, iaitu sama dengan tenaga kinetik maksimum. Okey, dalam subtopik diode pula kamu akan belajar apa itu pinjang depan, apa itu pinjang songsang dan juga kegunaan dia, iaitu dalam rektifikasi arus ulang alik. Dalam subtopik yang seterusnya, transistor, kamu akan belajar jenis-jenis transistor seperti NPN, PNP dan kegunaan transistor itu sendiri. Okey, di dalam amplifier arus, switch automatik dan sebagainya. Bagi tema terakhir, iaitu fizik moden, kita ada fizik nuklear dan juga fizik kuantum. So fizik kuantum ini merupakan satu topik yang barulah untuk KSNF. Jadi kita cuba tengok apa yang ada dalam fizik nuklear dan juga fizik kuantum. Dalam topik fizik nuklear ini, kamu akan belajar reputan radioaktif dan juga tenaga nuklear. So reputan radioaktif, kamu akan belajar sinaran radioaktif, darah alfa, darah beta, sinar gamma. Okey, apa itu separuh hayat, persamaan separuh hayat dan apa aplikasinya. Itu tentang reputan radioaktif. Dalam fizik nuklear juga kamu belajar tentang tenaga nuklear. Macam mana kamu dapat tenaga nuklear ini? Melalui pembelahan nukleus ataupun pelakuran nukleus. So macam pembelahan nukleus pula, apa aplikasi dia? Pelakuran nukleus pula dapat daripada sumber yang mana? Dan juga daripada situ juga kamu akan belajar formula E = mc². Dalam fizik kuantum, walaupun dia ada 3 subtopik, tapi saling berkaitan antara ketiga-tiga topik ini. So topik pertama ialah teori kuantum cahaya, penjelasan tentang spektrum jasad hitam. Kedua tentang teori fotoelektrik. So apa kesan-kesan fotoelektrik. Daripada itu dijelaskan pula kesan fotoelektrik ini dijelaskan pula oleh teori fotoelektrik Einstein. So kat situ ada explanation lah tentang teori fotoelektrik Einstein tu apa pula, sinar arus elektrik, apa aplikasi teori fotoelektrik Einstein ni pula. So ini saling berkait antara satu sama lain. So itu merupakan topik terakhir untuk chapter tingkatan 5.
Okay, chapter tingkatan 5. Alright. Okay, berakhirnya penerangan ringkas tentang topik-topik tingkatan 5. So, ini adalah format instrumen fizik SPM 2021. So, kalau kamu tengok dekat sini, kita ada 3 kertas. Kertas 1, kertas 2, kertas 3. Kertas 1 adalah kertas objektif. Okay, 40 markah. Ada pilihan jawapan ABCD dan juga gabungan macam 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, macam itulah. So, itu kita panggil sebagai aneka gabungan. Okey, kertas 2 pula ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A 8 item, 8 soalan. Bahagian B 2 soalan. Bahagian C 1 soalan. So, bahagian B ini kita hanya pilih 1 soalan. So, kesemuanya ialah 100 markah, 2 jam 30 minit. Okey, so kertas 2 tidak ada banyak perbezaan daripada tahun sebelum lah, iaitu penggunaan KBSM kan. Tak ada beza sangat. Okey, untuk kertas 3 pula ialah ujian amali. So, untuk pengetahuan semua, ujian amali kita menggabungkan 3 subjek sains, iaitu fizik, kimia, biologi. So, ada 3 soalan. So, dalam 3 soalan itu ada gabungan lah. Contoh, kalau soalan 1 tu fizik, soalan 2 kimia, soalan 3 biologi. Macam tu lah. Ataupun masih besar lah, maksudnya soalan 1 tu mungkin boleh tukar biologi, fizik akan jadi soalan kedua dan seterusnya. Dan masa yang diperuntukkan lebih kurang 45 minit lah, kalikan dengan 3 jam. Bukan 45 minit kali 3 jam, 45 minit kali dengan 3 item. Tahu kira sendirilah. So, itu adalah kertas 3 dan ia merupakan satu ujian amali. So, keseluruhan markah kamu dekat situ ialah 155 markah. Okey, so ini sahaja penerangan ringkas untuk subjek fizik bagi tahun 2021.